Siapa mengajar malam ni? Dia buat suara besar. Siapa kuliah malam di masjid? Oh, Ustaz Saidin. Oh, sudah tuan-tuan. Ana ni di Mesir. Dia di mana? Oh, ar-ra'ahu istaghna. Siapa yang mengajar di masjid tu? Oh, Ustaz Hambali. Apa yang dia ada, ana pun ada. Ini sombong ni tuan-tuan. Kita ni ada 9. Kalau kita datang majlis ilmu tata, kita dapat 1, dah jadi 10. Tapi kalau kita 9, jenis tak mengaji dah, akhirnya kita kekal 9 sampai bila-bila. Duduklah. Kadang-kadang kita rasa kita tak layak jadi makmum. Tiba-tiba orang tak lantik kita jadi imam, kita pun tak semayang di masjid. Daripada imam, orang dah umur dah tua, umur 70 dah, jadi makmum sudah lah. Orang lain pula, dia dah rasa dia lebih hebat pada imam, tak datang dah masjid, semayang di rumah. Isteri tanya, abang tak pergi masjid ke? Tak payah, dia tu pun mengaji dengan kita, nak jadi imam kita. Besok sembahyang Jumaat tak sembahyang di masjid, di rumah juga sembahyang Jumaat. Abang boleh ke sembahyang Jumaat di rumah? Tuhan pun faham masalah aku. Allahu Akbar. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke entah. Cubalah jadi orang yang rendah diri, yang tawaduk, yang menghormati ilmu. Tapi Abu Jahal ni tuan-tuan dah, dia ugut Nabi Muhammad. Kalau kamu masuk dalam Masjidil Haram, kamu masuk dalam hampir dengan Kaabah, aku pijak tengkuk kamu. Kalau kamu sujud depan Kaabah, batang leher kamu tu, kata Abu Jahal, aku pijak. Kamu jangan masuk, jangan datang masjid. Ui, jahat gila Abu Jahal ni. Jenis manusia ni tak tahu nak kata apa tuan-tuan. Dia lupa inna ila rabbika ruj'ah. Kaya ke, hebat ke, macam mana ke, semua manusia akan kembali kepada Tuhan. Maka Allah mula bertanya kepada kita, ara'aital ladzi yanha, apa pendapat kamu tentang orang yang melarang orang sembahyang? Tu dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, ayat cerita tentang orang tak bagi masuk dalam masjid, sembahyang dalam masjid, ada dalam Quran. Di Afrika dulu 2 tahun lepas masjid tutup, tak boleh sembahyang di Afrika dulu. Budak-budak bawah 15 tahun tak boleh pergi masjid, pergi supermarket tak apa, duk naik motor ngong tak sembahyang, tak boleh masuk, tak boleh masuk. Nasib baik bukan di Malaysia. Allahu Akbar. Di Afrika tu Haji, cerita ni, masjid tutup. Awak kalau main masjid mati. Oi, dia larang main masjid. Ara'aital ladzi yanha, apa pendapat kamu tentang orang yang melarang orang sembahyang? Abdan idza shalla, kata Allah, seorang hamba Allah bila dia nak sembahyang, tiba-tiba no mayang di tempat lain. Abdan idza shalla, bila dia nak sembahyang. Kamu tahu tak kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda? Apa cerita kalau orang yang kamu nak halang sembahyang itu orang yang benar, tiba-tiba dia tak dibenarkan sembahyang dalam masjid? Apa pendapat kamu, kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda? Kamu tak bagi dia sembahyang padahal dia tu betul, tak ke berdosa kamu? Au amara bittaqwa, atau dia orang yang mengajak orang untuk ke arah ketakwaan, tiba-tiba kamu tak bagi dia masuk masjid. Sebab itu saya awal-awal dalam kuliah saya tadi, saya sebut pada tuan-tuan, bila berlaku satu-satu benda macam itu, aku nak pergi semayang tapi tak boleh, aku sihat, pasal apa tak boleh? Buka dalam Quran, ada ayat cerita tu. Rupa-rupanya ada tuan-tuan,
dalam surah Al-Alaq. Apa nak buat? Dalam jawapan dia pun ada dalam surah Al-Alaq. Tapi sayang, orang kita tak nampak Quran huda. Kita tak nampak Al-Quran tu sebagai petunjuk. Kita tak nampak Al-Quran tu sebagai mengajar. Kita nampak Al-Quran ni hanya untuk rak-rak saja. Kalaulah kita nampak Al-Quran tu sebagai petunjuk, bila jadi masalah, farudduhu ilallah war rasul, kita balik pada Allah dan Rasul. Maka kata Allah, ara'aita in kazzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling daripada Allah? Apa pendapat kamu kalau orang yang melarang kamu semayang tu tak betul? Apa akan jadi pada kamu? Allah tanya ni tuan-tuan. Daripada mana arahan ini? Daripada badan dunia tu. Badan dunia tu kalau salah macam mana? Allah sebut kazzaba wa tawalla. Kalau mereka mendustakan Allah dan mereka tak betul, kamu nak ikut juga? Allah tanya lagi tuan-tuan kepada kita, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Maka Allah bagi warning pada kita, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Maka kalau siapa-siapa yang menghalang manusia lagi mai sembahyang, kalau tak stopkan perbuatan kamu, kata Allah, la illam yantahi, kalau kamu tak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, kami tarik ubun-ubun kamu. Subhanallah. Siapa yang tak berhenti daripada menghalang orang ni, masih duk buat lagi, kata Allah, kami akan tarik ubun-ubun dia. An-nasiyah. Nasiyah tu apa? Nun, sad, ya. Nasiyah. Nasiyah maknanya ubun-ubun. Kami akan tarik ubun-ubun kamu di hari kiamat. Kami akan tarik ubun-ubun kamu.